Salam sejahtera buat anak-anak Malaysia. Apa khabar semua? Bersua kita kembali dalam rancangan Mari Bercerita dan nama saya Sugita. Baik, hari ini kita akan mulakan dengan slot buku teks Komsas Bahasa Melayu tingkatan 2 pula yang bertajuk Darah Titik di Semantan hasil karya Arman Sani. Sebelum bermula, dengarkan serangkap pantun daripada saya. Pergi mengail si ikan parang, dibawa berlayar ke Pulau Rawa. Penjajah Inggeris datang menyerang. Pejuang tempatan berkorban nyawa. Novel ini berkisah tentang penjajahan Inggeris di Semantan dan penentangan seorang tokoh pejuang tempatan yang berkorban harta dan nyawa untuk mempertahankan negeri daripada dijajah Inggeris. Baik, anda jangan ke mana-mana, kita akan kupas kisah novel ini bersama-sama. Berlayar ke Johor, singgah di Keluang. Sambung berlayar ke Pulau Rawa. Biar habis darah berjuang, takkan gugur selagi bernyawa. Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah novel yang menjadi sebahagian daripada komponen sastra bahasa Melayu tingkatan 2, iaitu novel Darah Titik di Semantan karya Arman Sani. Novel ini mempunyai 14 bab yang dikembangkan dengan binaan plot yang menarik dan mudah difahami. Novel ini bertemakan semangat patriotisme dalam kalangan anak watan untuk membebaskan tanah air daripada penjajah. Datuk Bahaman dan orang-orangnya telah berjuang menentang Inggeris. Mereka terpaksa melalui pelbagai cabaran. Baik, permulaan novel ini menceritakan Zahid dan rakan-rakannya seperti Rahman, Samad, Pak Uda dan Lajiz yang merupakan pembantu dan penyokong kepada Datuk Bahaman menentang Inggeris. Baik, mengapakah Inggeris memeterai perjanjian dengan Sultan Pahang? Kalau anda dah baca mungkin anda tahu, tapi kita akan menyelami buku ataupun novel ini dengan bersama-sama. Salah seorang penyokong Datuk Bahaman iaitu Mat Lela ada menerangkan di halaman 5. Mereka datang ke negeri kita konon membuat perjanjian dengan raja. Konon hendak membangunkan negeri kita, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hendak memunggah emas dan bijih timah di negeri ini ke negeri mereka. Mereka hendak tebang dan angkut kayu-kayu yang baik di negeri kita. Mereka hendak memungut cukai dan hendak memeras kita. Perkembangan novel ini mengetengahkan kisah Datuk Bahaman menyeru penduduk Lubuk Terua menentang penjajah dan membuat persediaan untuk berperang dengan membuat latihan. Di halaman 8, Datuk Bahaman berkata, "Ya semua, sebelum kita pergi berjuang, kita perlulah memastikan diri kita bersedia dengan segala ilmu dan kelengkapan." Seterusnya, Zahid dan rakan-rakannya telah membantu membina kubu di Pangkat Merbau berdarah di tepi Lubuk Meruah. Akan tetapi, Inggeris sudah mula bertapak di Lubuk Terua. Mata-mata Inggeris telah membina rumah pasung di tepi tebing, manakala Zahid dan rakan-rakan membina kubu serta menyediakan bambu runcing untuk menyerang Inggeris. Pada masa yang sama, Datuk Bahaman ke Johor untuk berunding dengan Gubernur Singapura. Pihak Inggeris telah bermesyuarat dengan sultan-sultan dan orang-orang besar di Pulau Tawar bagi menyerang Datuk Bahaman dan penduduk Semantan. Kedatangan Mat Kilau telah membuka rahsia tentang aduan Inggeris kepada Sultan. Mat Kilau merupakan rakan pejuang Datuk Bahaman menentang Inggeris. Kemuncak novel ini ialah apabila Sultan mengisytiharkan bahawa Datuk Bahaman sebagai penderhaka kerana dipaksa oleh Hugh Clifford. Gelaran dan pangkat yang dikurniakan Sultan kepada Datuk Bahaman telah ditarik semula. Pak Uda Ismail, Pak Abbas dan Samad ditangkap oleh Inggeris tetapi berjaya diselamatkan oleh Datuk Bahaman kecuali Pak Uda Ismail. Datuk Bahaman menjelaskan bahawa Inggeris, mata-mata Inggeris dan askar-askar Sultan yang diketuai oleh Tengku Ali akan datang ke Semantan. Tok Selampit menjadi marah kerana Datuk Bahaman melarang Tok Selampit menyumpit mata-mata Inggeris dan askar-askar Sultan. Kalau berperang tak mahu bunuh-membunuh, baik kita pulang ke dalam hutan. Berperang apa? Berperang main-main. Datuk Bahaman diam juga. Kenapa Datuk Bahaman diam? Datuk Panglima Raja meminta Datuk Bahaman membalas serangan pihak Inggeris, tetapi Datuk Bahaman tetap
tak berpegang pada janjinya. Apakah janjinya? Baik, peristiwa ini dicatat di halaman 134 hingga 135. Ketika Datuk Bahaman menghadap Sultan dan berunding dari hati ke hati. Baginda menyokong perjuangan kita, tetapi kedudukan baginda terjepit. Inggeris selalu mengugut hendak buang negeri. Raja tidak tahan lagi. Oleh itu, Raja minta kita jadikan perjuangan hari esok perjuangan penghabisan. Lepas itu, kita akan meletakkan senjata dan hidup seperti sedia kala. Baginda akan mengampunkan kita semua dan memulangkan pangkat dan kuasa kepada ayah, kata Datuk Bahaman. Perancangan Datuk Bahaman bersama Sultan. Esok, askar baginda akan naik ke darat. Kononnya berjuang dengan Inggeris. Tetapi sebenarnya mereka hanya akan menembak ke udara. Kita juga akan menembak ke udara. Lewat tengah hari, kita diminta melarikan diri. Tinggalkan sebahagian daripada senapang kita di dalam kubu. Mereka akan bersorak menang dan mengajak Raja menyaksikan kemenangan itu. Raja akan pulang ke Pulau Tawar dan mengisytiharkan kemenangan itu ke seluruh negeri. Jelas Datuk Bahaman lagi. Sambil itu, Raja juga akan mengampunkan kita semua dan mengembalikan pangkat dan kuasa kepadaku. Begitulah perancangan Datuk Bahaman bersama Sultan ketika itu. Malangnya, askar-askar Sultan mukir janji di mana mereka tidak menembak ke udara dan sebaliknya telah menembak Mat Lela, Awang Muhammad dan pengikut Datuk Bahaman. Akhirnya, ramai prajurit Semantan telah gugur dan mereka telah berundur ke darat Kelubi. Baiklah, kita berhenti berehat di sini dan kembali selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Sugita. Baiklah, hari ini kita bercerita tentang novel Darah Titik di Semantan, novel Komsas tingkatan 2. Sebenarnya, walaupun cerita novel ini mudah dan ringkas untuk difahami, ia tetap syarat dengan nilai patriotisme dan keberanian pejuang tempatan menentang penjajah. Sikap keberanian anak muda menentang penjajah sehingga sanggup menumpahkan darah menentang penjajahan haruslah kita hargai dan sanjungi. Baiklah, apa kata kita ke segmen seterusnya iaitu segmen Uji Minda. Mari kita lihat apakah perkataan-perkataan yang hendak kita cari maksud dan bina ayat. Sebenarnya, perkataan-perkataan menarik yang ada di dalam novel ini boleh menambah perbendaharaan kita dalam menulis karangan. Sudahkah anda bersedia? Saya sudah bersedia, jadi jom kita mulakan dengan perkataan yang pertama. Bagaimana untuk mengeja juru tulis? Adakah ia ini ataupun ini? Juru tulis. Perlu ada jarak ataupun tidak? Adakah ejaannya ini ataupun ini? Betul, jawapan yang betul adalah ini, juru tulis, tanpa jarak di antara perkataan juru dan tulis. Baik, contoh ayat, dia menjadi juru tulis pelatih kepada Datuk Bahaman. Baik, kita ke perkataan yang kedua, bersamping. Dengar elok-elok, bersamping. Ada bunyi ping di hujung perkataan itu. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Mudah sangat kan? Betul, jawapan yang betul adalah bersamping dengan huruf G di hujung perkataan itu. Dan contoh ayat, Mat Lela yang baru hendak meningkat usia ke-20 tahun itu amat segak, bersamping, bertanjak dan sebilah keris panjang terselit di pinggangnya. Kita ke perkataan yang seterusnya, kelengking. Jari kelengking. Cuba anda fikirkan bagaimana ejaan betulnya. Adakah ia ini ataupun ini? Kelengking. Bunyinya pun ada huruf I, jadi pastinya jawapannya ini kelengking dengan huruf I, bukan huruf I. Contoh ayat, aku segera menggosok gigiku dengan batang selada sebesar jari kelengking. Perkataan seterusnya, saya dah tak sabar ni nak tanya perkataan yang seterusnya. Adakah ejaan perisytiharaan ini ataupun ini? Perisytiharaan. Dengar elok-elok, perisytiharaan. Jawapannya adalah ini, perisytiharaan, ada huruf Y dalam perkataannya. Dan contoh ayat, perisytiharaan itu menyatakan Datuk telah derhaka. Baik, perkataan yang seterusnya, duka
duka cita. Duka cita. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Perlukah jarak di antara perkataan duka dan cita? Jawapan yang betul adalah ini, duka cita, tanpa jarak di antara perkataan duka dan cita. Puagak tentu dia berasa duka cita kerana terpaksa menyusahkan hati baginda Sultan. Setakat ni semuanya okey? Okey, kita teruskan dengan perkataan seterusnya. Kecundang. Kecundang. Cuba dengar elok-elok. Kecundang. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Mudah sangat kan? Saya dah cuba menolong anda dengan memberikan bunyinya. Baik, jawapan yang betul adalah ini, kecundang. Dengan adanya huruf N dalam perkataan itu. Kalau berjuang ikut perasaan, kita akan kecundang. Tapi kalau ikut akal, kita pasti menang. Perkataan seterusnya adalah pencerobohan. Ini pun saya tengah membantu anda. Pencerobohan. Ini ataupun ini? Pencerobohan. Tepat sekali ejaannya adalah ini, pencerobohan. Kita tidak akan membiarkan mereka melakukan pencerobohan sewenang-wenangnya. Okey, setakat ni berapa perkataan yang sempat ataupun dapat anda eja dengan betul? Kesemuanya betul? Bagus, tahniah. Dan kini kita ke perkataan yang terakhir. Bagaimana ejaan prajurit? Ini ataupun ini? Prajurit. Apakah ejaan yang betulnya? Betul, prajurit. Ini ejaan yang betul dan contoh ayat, prajurit-prajurit Semantan telah berundur ke darat Kelubi. Wow, baguslah anda dapat mengeja kesemuanya dengan betul dan dapat mengenal pasti ejaan yang betul. Jadi, mari kita teruskan dengan novel Darah Titik di Semantan ini. Kalau anda semua nak uji kemahiran berbahasa, anda boleh menghasilkan sebuah karangan pendek dengan menggunakan semua perkataan-perkataan yang diberikan di atas untuk menguji tahap penguasaan berbahasa anda. Sementara anda semua fikirkan idea untuk karangan pendek itu, apa kata kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ni dalam Mari Bercerita. Kembali bersama saya Sugita dalam rancangan Mari Bercerita, dan hari ini kita akan membaca buku Komsas Bahasa Melayu tingkatan 2 yang bertajuk Darah Titik di Semantan hasil karya Arman Sani. Baik, saya rasa wajar kalau kita mengkaji watak-watak yang menghidupkan cerita di dalam novel ini, dan watak-watak yang diketengahkan di dalam novel ini sememangnya mudah difahami kerana setiap babak dalam novel ini diceritakan melalui perspektif watak-watak sendiri. Baik, setiap novel mestilah ada watak utama yang menjadi nadi novel tersebut, dan begitu juga dalam novel ini watak utamanya adalah Zahid. Zahid merupakan watak utama dalam novel ini, seperti mana yang kita sudah pun tahu. Zahid merupakan pembantu kepada Datuk Bahaman. Dia seorang yang handal menentang musuh. Jadi di sini kita boleh melihat ataupun boleh kita katakan yang Zahid seorang yang berani. Kalau anda semua melihat ataupun merujuk pada novel ini di halaman 9 kedua, apabila Zahid menceritakan tentang peristiwa ini. Aku membaling sebatang bambu runcing ke dalam sungai. Bambuku itu betul-betul mengenai belakang seorang mata-mata Inggeris yang berpegang pada akar di tepi pantai. Seperti mana yang kita telah pun tulis di sini, Zahid sememangnya seorang yang berani. Zahid seorang yang mempunyai semangat berjuang yang tinggi. Contohnya, dia mempunyai prinsip di mana anak muda mestilah mengangkat senjata sekiranya diancam oleh pihak Inggeris. Di halaman 15, Zahid berkata, "Kita mesti berjuang. Ayah dan emakku tidak menghalang. Katanya, kalau perang meletus, semua anak muda mesti memikul senjata. Anak-anak muda tidak harus mati di atas tilam." Semangat juang seperti Zahid dan keberaniannya perlulah dicontohi oleh anak muda pada masa kini, kerana harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama.
Di sebalik watak utama setiap cerita sudah pasti terdapat watak sampingan yang ternyata menjadi pendorong dalam membantu menjayakan watak utama. Setuju atau tidak? Dan dalam cerita ini, Datuk Bahaman yang merupakan orang kaya semantan salah seorang pembesar negeri Pahang. Datuk Bahaman merupakan seorang yang bertanggungjawab melaksanakan amanah yang dipikul. Beliau juga seorang yang tidak mementingkan pangkat dan gelaran. Datuk Bahaman tiada mengeluarkan air mata apabila gelaran dan pangkat telah ditarik semula oleh Sultan. Namun perjuangannya menentang pihak Inggeris tetap diteruskan. Jadi apa yang boleh kita katakan di sini adalah Datuk Bahaman seorang yang berjiwa kuat. Kata Datuk Bahaman di halaman 59, saya lahir ke dunia ini tidak berpangkat dan tidak bergelar. Kalau Inggeris hendak mengambil balik pangkat dan gelaran itu, ambillah. Saya tidak akan bawa mati kedua-dua benda itu. Yang akan saya bawa mati ialah amal ibadat saya dan derma bakti saya kepada bangsa dan agama. Lain-lain saya akan tinggalkan di dunia ini. Bertanggungjawab, berjiwa kuat dan Datuk Bahaman juga seorang yang berani dan berpegang pada janji. Baiklah, setelah mendengar kupasan cerita ini, apakah sebenarnya yang telah kita pelajari untuk dijadikan iktibar? Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mempertahankan kedaulatan negara daripada dipengaruhi oleh orang asing. Baik, kalau kita betul-betul sudah memahami cerita ini, jom kita mulakan sesi soal jawab. Sekarang masa untuk kita membaca soalan-soalan misteri yang sedia ada di hadapan saya sekarang ini. Kalau tadi kita sudah mendalami cerita ini, segmen ini pastinya tidak akan menjadi masalah buat anda. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan dengan soalan misteri yang pertama. Soalannya adalah, apakah perwatakan Zahid yang seharusnya dicontohi dalam kehidupan kita? Zahid ni banyak perwatakannya, tapi apa antara perwatakannya yang seharusnya dicontohi dalam kehidupan kita? Fikirkan jawapannya. Kita akan jawab bersama-sama, jangan risau. Okey, ini dia cadangan jawapan buat anda. Perwatakan Zahid yang seharusnya dicontohi dalam kehidupan kita ialah semangat berani dan cinta akan tanah air yang harus dijadikan contoh anak-anak muda masa kini. Keberanian Zahid dan rakan-rakannya menentang penjajah Inggeris perlulah dijadikan iktibar generasi kini. Okey, itu soalan pertama, cukup mudah, agak mudah. Okey, kita ke soalan yang kedua. Mengapakah kita perlu berpegang kepada janji? Nak buat janji itu senang. Tapi mengapa pentingnya kita untuk berpegang kepada sesuatu janji? Fikirkan jawapan. Okey, tak apa, kita jawab sama-sama lah ya soalan ini. Kita perlulah berpegang kepada janji kerana integriti kita sebagai manusia dinilai pada janji kita dan usaha kita. Contohnya, Datuk Bahaman tetap setia pada janjinya kepada Sultan walaupun askar Sultan telah membunuh anaknya. Soalan ketiga. Okey, soalannya adalah, bayangkan anda sebagai pejuang tempatan yang menentang Inggeris. Apakah persediaan awal yang perlu anda lakukan untuk menentang penjajah? Bayangkan diri anda sebagai pejuang tempatan yang menentang Inggeris. Apa antara persediaan awal yang perlu anda lakukan? Cuba fikirkan. Saya pasti anda ada jawapan. Tiada jawapan yang salah, tapi anda boleh cuba. Okey, kita jawab bersama-sama ya. Ini cadangan jawapan yang mungkin anda boleh gunakan. Yang pertama, mempunyai fizikal yang cerdas dan sihat. Melakukan latihan. Membina kubu, mengumpul senjata, menambah bilangan tentera, pejuang, askar ataupun pengikut-pengikut anda. Kalau anda dah baca novel ini, saya pasti anda mempunyai idea untuk menjawab soalan tadi. Okey, soalan seterusnya. Saya harap setakat ni semuanya okey. Kita ambil kertas yang telah jatuh.
Soalannya, soalan misteri ni. Soalannya adalah, bagaimanakah cara untuk menerapkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda kini? Anda lah generasi muda masa kini. Bagaimana untuk menerapkan semangat patriotisme dalam diri anda dan rakan-rakan anda yang lain? Cadangan jawapan yang mungkin anda boleh gunakan ialah, semua pihak perlulah memainkan peranan untuk menerapkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda kini. Contohnya, pihak kerajaan menjalankan kempen kibarkan jalur gemilang di rumah dan premis-premis awam. Seterusnya, aktiviti yang dijalankan pihak sekolah seperti pertandingan bercerita kisah patriotik dan nyanyian lagu patriotik. Pihak media juga bolehlah memaparkan kisah perjuangan seperti filem Lieutenant Adnan, Tanda Putra dan sebagainya. Okey, kita ke soalan terakhir dalam segmen soalan misteri. Setakat ni saya rasa anda semua dapat menjawab soalan yang telah saya tanya. Ini dia soalan yang cukup mudah. Memang semua orang akan tahu jawapannya sejak dari sekolah rendah lagi. Nyatakan 5 prinsip rukun negara. Saya berikan anda 2 saat sahaja untuk menjawabnya. 1, 2. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saya pasti anda telah mendapat kelima-limanya dengan betul rukun negara kita. Mudah nak menjawab soalan itu? Okey, tak apa. Yang penting kita cuba sama-sama lah kan. Anda pun telah mencuba bersama dengan saya. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya berharap agar kupasan tentang novel ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua memahami cerita ini. Kata-kata semangat daripada penulis novel ini. Cabaran tidak wujud dalam angan-angan. Bukan semua orang mampu menghadapi cabaran. Yang mampu menghadapi cabaran akan berjaya. Yang gagal, usahlah cepat berputus asa. Terimalah cabaran dengan fikiran yang positif untuk membina ketahanan diri dalam menghadapi hari-hari mendatang. Baik, jangan lupa untuk terus membaca sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.